Untuk soalan nombor 4, dalam rajah 4, ABCD ialah sebuah segi 4 tepat. OAD ialah sebuah sektor bulatan berpusat O dan berjejari 8. Jadi kat sini adalah sektor bulatan. Yang ni. Nampak? Okey. So, dia adalah berjejari 8. So, sini 8, sini 8. Okey, diberi O ialah titik tengah AC. Jadi, titik tengah. Jadi, sini dengan sini sama nilai. 8 juga. Okey. Sudut CAB ialah 40 darjah. CAB 40 darjah. So, kat sini 40 darjah. Okey? Okey, bila dia kata kat sini segi 4 tepat, awak kena tahu sudut dia ni adalah 90 darjah. Setiap sudut ni. Jadi kat sini, sudut ini adalah 90 tolak 40, kita dapat 50 darjah. So, sini 50 darjah. Nampak? Okay, so sekarang dia nak cari sudut AOD dalam radian. Okay. So kat sini AOD. AOD yang mana? AOD yang ni. Cikgu keluarkan. AOD. So kat sini, dia nak sini. Berapa sudutnya? So refer pada rajah ini. Kalau okey, segitiga ni, dia wujud segitiga kan? Nampak tak? Okey, segitiga. So, sini 50, jari dia 8. Maksudnya dia segitiga sama kaki, betul tak? Bila sama kaki, kat sini pun 50. Jadi, sudut AOD sama dengan berapa? 180 darjah tolak 50 darjah tolak 50 darjah. So, dapat kat sini 80 darjah. Okey, dia nak sudut dalam radian. Bermaksud tukar jadi radian. 80 per 300. 80 darjah per 180 darjah darab 3.142. Nampak tak? Pi sama dengan 3.142. So, kita akan dapat 1.396 radian. Mesti 4 angka bererti. Okey? Boleh? Okey, selesai 4A. Okey, untuk 4B, kita sambung 4B. Hitung perimeter kawasan berlorek. So, cikgu dah lorekkan kawasan tu. Okey, dia nak perimeter kawasan berlorek. Jadi, yang kita tak tahu sekarang ni, kawasan mana? Kawasan mana pula? Garisan mana lagi? Okey, so sekarang yang pertama. Perimeter kawasan berlorek sama dengan pertama AC tambah, apa tak AC ni? DC tambah lengkuk apa? DEA. Nampak tak lengkuk yang ni? Perimeter kan ukur keliling. Jadi kat sini AC kita dah dapat 8 tambah 8, 16. Tambah DC, kita kena cari lengkuk DEA ni pun kita kena cari. Nampak? Okay, so sekarang kita cari lengkuk dulu. So, untuk cari lengkuk DEA, guna apa? S sama dengan J theta. So, J dia adalah 8, theta dia adalah 1.396. So, kita akan dapat 11.168. So, lengkuk dia dah dapat 11.168. Okay, so untuk cari DC, awak tengok segitiga ini. Nampak tak segitiga ni? Okey, sini D, sini C. Sini A.
Okey, kemudian ini adalah sudut tegak. AC tadi adalah 16. Okey, kita tahu kat sini adalah 40 darjah. Sebab dia adalah sama dengan sudut di sini. Nampak tak dia sudut zigzag ni? Okey, so dia sudut 40 darjah. Okey, so sekarang kita guna trigonometri. Jadi, nak guna apa? Ada hypotenuse, kita nak DC, sisi dia. Okey. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, so kita ada hypotenuse dengan sudut di sebelah 40. Nampak tak? DC tu adalah DC tu sisi di sebelah 40. Jadi sebelah per hypotenuse. Cos 40 darjah sama dengan sebelah dia adalah DC per hypotenuse dia adalah 16. Okey. So DC sama dengan 16 darab cos 40 darjah. So DC kita dapat 12.257 cm. So bolehlah letak di sini 12.257. So tambahkan semuanya adalah kita akan dapat 39.4247 ataupun 39.42 cm. Okey. Okey, ada silap kira sikit. 39.425. So kita akan dapat 3943. Okey. Okey, seterusnya kita tengok 4C. Hitung luas kawasan yang berlorek. Okey, bila dia nak luas kawasan berlorek itu terdiri daripada, tengok kawasan dia. Luas kawasan berlorek sama dengan luas sektor. Sektor apa? AODE. Sektor ni. Nampak? Sektor ni. Tambah dengan luas segitiga COD. Okey? So kita cari luas sektor dulu. Luas sektor adalah 1/2 J kuasa 2 theta tambah luas segitiga tu kita boleh ambil 1/2 AB sin C. Nampak? Okey, so kat sini kita tengok 1/2 J kuasa 2 adalah ini. 8 je jari dia. So, 8 kuasa 2 theta dia adalah ini. 1.394 dalam radian. Nampak? Okey. Yang ni dalam radian. Okey. Tambah dengan luas segitiga tu 1/2. Sudutnya ada sudut mana? Sudutnya adalah sudut, dia ada bagi sudut 40. So, 1/2 AB. Nampak tak? Dia apit sudut tu. Jadi, 1/2 AB dia 12.257. B dia adalah 8 sin 40 darjah. Nampak? Okey, so kita kira. Okey, untuk yang sektor kita akan dapat 44 point. Okey, 44.672. Yang ni 1.396 cikgu tersilap tulis. Okey, tambah dengan 31.5151. Okey. So kita akan dapat berapa? Kita tambahkan dia. So dapat 76.18. Okey. Ada yang dapat 19 sebab ada yang tak bundarkan dulu. Okey. Okey, kalau yang ni awak tak bundarkan 31.515. So kita tambah. So dapat 76.187. So dapatlah 76.19.
Okey, kita sambung nombor 5. Tunjukkan bahawa X sama dengan 1 ialah penyelesaian bagi 2 kuasa 3X tolak 4X darab 2 kuasa X tambah 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 0. Maksudnya kita kena selesaikan persamaan tersebut. Okey? So, dia kata persamaan ni sama dengan 0. Jadi, kita gantikan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Simple saja. So, 2 kuasa 3 darab 1 tolak 4 darab 1 darab 2 kuasa 1 tambah 2 kuasa 1 tolak 2 sama dengan 0. Okey, 2 kuasa 3 adalah 8 tolak 4 darab 1 adalah 4. Nampak? Okey. Darab 2 kuasa 1 adalah 2 tambah 2 tolak 2 sama dengan 0. So, kat sini 8 tolak 4 darab 2 sama dengan 0. Nampak? So, 8 tolak 4 darab 2 adalah 8 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Jadi, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Maka, X ialah penyelesaian. Okey, kita tengok 5B. Diberi bahawa log X asas 3 sama dengan P. Okey, satu lagi dan log Y asas 9 sama dengan Q. Cari nilai P dan Q jika, dia bagi tahu jika X, Y kuasa 2 sama dengan 81 dan X kuasa 2 per Y sama dengan 1 per 3. Okey, so kat sini kita buat satu per satu. Pertama, bawah ni adalah tak ada log. Jadi kita kat atas ni, kita kena hilangkan log jadi indeks. So, nak jadi indeks. Indeks sama dengan 3 bawa naik sini, 3 kuasa P. Nampak? Okey, untuk satu lagi, apa dia? Y sama dengan 9 bawa naik situ, kuasa Q. Okey, dah ada 2 persamaan. Jadi kat sini, X, Y kuasa 2 sama dengan 81. X adalah 3 kuasa P. Y adalah 9 kuasa Q. Kuasa 2. Nampak? Sama dengan 81. Okey, kat sini 3 kuasa P darab dengan 9 ni adalah 3 kuasa 2. Kuasa Q. Nampak? Kuasa 2 sama dengan 81 ni tukar. 3 kuasa berapa? 3 kuasa 4. Okey, so 3 kuasa P darab dengan 3 kuasa 4Q. Pandai, sama dengan 3 kuasa 4. Disebabkan dia darab, yang ni darab, maka kita boleh tukarkan jadi 3 kuasa P tambah 4Q sama dengan 3 kuasa 4. Jadi, kuasa dia ni, nampak? P tambah 4Q sama dengan 4. Okey, persamaan dah dapat. So, kita tengok satu lagi. Okey, X kuasa 2 adalah X 3P kan? Jadi, 3P kuasa 2. Nampak? 3P kuasa 2 per Y adalah 9 kuasa Q. Nampak? 9 kuasa Q sama dengan 1 per 3.
Okey, bawa naik darab silang macam gini. So, 3 darab 3P kuasa 2 sama dengan 9Q. Nampak? Okey, kemudian kita buat apa? Okey, kat sini bermaksud ni 3 kuasa P 3 darab dengan 3 kuasa 1 tambah 2P sama dengan 3 kuasa 2Q. Nampak? Nampak tak macam mana cikgu ubah? Kalau tak nampak, cikgu ulang. Okey. Kat sini 3 kuasa 1 darab dengan 3 kuasa 2P. Sama dengan 9 ni 3 kuasa 2Q. Okey. So, dia darab. Bila darab, 3 1 tambah 2P sama dengan 3 kuasa 2Q. Nampak? Jadi, persamaan atas ini 1 tambah 2P sama dengan 2Q. So, dia adalah persamaan kedua. Okey. So, kat sini kita tengok. Okey, kita tengok. Kita boleh buat persamaan serentak. Okey, kat sini boleh dapat P sama dengan 4 tolak 4Q. Masuk kat tepi ni. 1 tambah 2, 4 tolak 4Q sama dengan 2Q. So, 1 tambah 8 tolak 8Q sama dengan 2Q. Okay, Q bawa ke satu tempat. Negatif 8Q tolak 2Q sama dengan negatif 9. Q sama dengan 9 per 10. Nampak? So, dah dapat Q 9 per 10. Masuk balik kat sini. P sama dengan 4 tolak 4 darab 9 per 10. P sama dengan 4 tolak 36 per 10. P sama dengan 2 per 5. Okay, so selesai nombor 5B. Okay, boleh faham Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Rajah 6 menunjukkan satu lengkuk yang mempunyai fungsi kecerunan. So, awak tengok bila dia bagi tahu fungsi kecerunan bermaksud fungsi kecerunan tu adalah dy dx. Nampak tak? Dy dx sama dengan 2x tolak 7. Ini adalah fungsi kecerunan. Okey. Lengkuk itu melalui titik A50 dan bersilang pada garis lurus Y sama dengan 2X tambah 2 di titik H4. Cari persamaan lengkung tersebut. Jadi, dia dah bagi fungsi kecerunan. So, nak cari dia punya lengkuk, kita kamirkan kecerunan tersebut. Nampak tak? Jadi, kamirkan 2X tolak 7 dapat Y dx. So, Y sama dengan, macam nak kamirkan? 2X kuasa dia tambah 1 per dengan kuasa dia balik tolak 7X tambah C. Nampak? So, ni boleh cancel. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 7X tambah C. Sebab dia kamiran tak tentu. Okay, so ambil titik yang dilalui. So, yang ni. Titik yang dilalui 50. Jadi, masukkan nilai dia. Y dia 0. X dia 5 kuasa 2 tolak 7 darab 5 tambah C. Kita nak cari C dia. So, kita akan dapat 25 tolak 35 tambah C. So, dapat 10 sama dengan C. Jadi, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 7X tambah 10. Iaitu persamaan lengkung dia. Okey, jelas.
Okey, kalau jelas kita pergi ke B. Cari nilai H. Okey, untuk cari nilai H ni titik dia bersilang dengan ini. Jadinya Y sama dengan 2X tambah 2. Kita guna titik B H4. Jadi Y dia adalah 4. Masuk kat dalam ni Okey. 2 salin. X dia adalah H tambah 2. So kat sini 4 tolak 2 sama dengan 2H. 2H sama dengan 2. H sama dengan 1. So dah dapat H sama dengan 1. Okey, mudah kan? Jadi kita proceed ke soalan 6C. Okey, untuk seterusnya cari luas rantau belorik. Okey, rantau belorik tu yang dilorikkan ini. Okey, yang ni. Nampak? Okey, so sekarang kita dah tahu H dia adalah 1. Okey, lengkung tu awak tengok. Kalau cikgu lukis balik. Okey. So kat sini awak tengok lengkung tu kalau kita kamerkan dekat paksi X, maka kita akan dapat luas panjang ni. Yang ni. Sini. Sini adalah 1, 0. Okey, so kita akan dapat semua luas di bawah graf ini. Di bawah lengkung ini. Nampak? Kita akan dapat semua luas dia. Kemudian, jadi kita perlu kamerkan. So kita buat kamiran 10 had dia. Apa persamaan graf ini, lengkung ini adalah yang ni kan? Betul tak? So, X kuasa 2 tolak 7X tambah 10 dx. Okey, kemudian kita nak atas ni sahaja. Yang bawah tu kita tak nak. Bawah ni adalah bentuk apa? Bentuk trapezium. So, kita kena tolak bentuk itu. Luas trapezium adalah 1/2 A tambah B darab tinggi dia. Okey. So, tinggi dia adalah di sini. 1. Nampak jarak dia adalah 1. A dia, yang ni B betul tak? Okey. Yang ni adalah 4. So, 4 kat sini. So, sekarang kita nak tahu berapa ruang yang kecil ni. Jadi nak tahu tu kan dia ada persamaan garis lurus. Y sama dengan 2X tambah 2. Jadi kalau Y kosong, 2X tambah 2. 2X sama dengan negatif 2. Kalau Y kosong. Kalau X kosong. Kalau X kosong, Y sama dengan 2. Nampak tak? Ini dah jadi kosong. Okey. So, kat sini adalah 2. Jadi, luas trapezium. Tolak dengan luas trapezium. Tolak luas trapezium yang bawah ni. Yang merah ni. 1/2 AB 4 tambah 2 darab tinggi dia 1. Okey, jelas? Okey, so kita kamerkan dulu. Okey, buat satu-satu tak apa, buat sekaligus pun tak ada masalah. So, kita kamerkan dulu X kuasa 3/3 tolak 7X kuasa 2/2 tambah 10X. Itu dia ada had dia. 1, 0. Okey, kemudian kita buat yang merah tu. Tolak 1/2 darab
4 tambah 2, 6. 6 darab 1, 6. Nampak? Okey, kemudian masukkan nilai 1 dan 0 ke dalam persamaan. Kita dapat 1 per 3. 1 kuasa 3 per 3 tolak 7. X tu 1 kuasa 2 per 2 tambah 10 darab 1. Tolak 0 tak payah tulis lah. Tolak 3. Tolak 3 tu yang merah. Okey, kemudian kita selesaikan ganti nilai tu. Kita akan dapat 3, 5 per 6. Okey, so selesai. Soalan nombor 7. Raja 7 menunjukkan sebuah taman herba di SMK Cemerlang. BD ialah sebuah laluan refleksologi dalam taman itu. Satu lagi laluan refleksologi yang lurus akan dibina untuk menghubungkan titik A ke laluan BD. Okey, dia bina, dia nak hubung titik A ke BD ni. Nampak Satu laluan refleksologi yang lurus akan dibina. Okey, pada titik P. P, di sinilah. P adalah H2H. Panjang AP adalah set 32. Cari nilai H dan nilai K. Jadi kita dah tahu AP sama dengan set 32. Jadi guna rumus jarak. Jarak adalah X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2 punca kuasa. So kat sini X kita adalah H. H tolak 5. Nampak? Kuasa 2 tambah Y adalah 2H tolak 6. Kuasa 2 sama dengan set 32. Hilangkan set tu. Okey, kemudian kita akan kembangkan yang dalam ni. H kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 adalah 25. Positif lah. Lepas tu tolak 2 darab 5, 10H. Tambah 2H kuasa 2, kita akan dapat berapa? 4H kuasa 2. Tambah 6 kuasa 2, 36. Tolak 2 kali 2, 4 kali 6, 24H sama dengan 32. Okey. Kemudian kita permudahkan H dengan H kuasa 2 ni. Dapat 5H kuasa 2. Negatif 10H tolak negatif 24H. Kita akan dapat negatif 34H. Okey. 25 tambah 36 tolak 32. Kita dapat tambah 29 sama dengan 0. Tolak siap-siap. 25 tambah 36 tolak 32. 32 tu bawa ke sini. Jadi tolak. So dapat 29. Sekarang kita guna pemfaktoran. Boleh pemfaktoran atau boleh guna kalkulator terus. Okey, masukkan nilai dalam kalkulator awak. Yang kuasa 2 tu adalah 5. A dia 5. B dia adalah negatif 34. C dia adalah 29. Jadi kita akan dapat 5H tolak 29. Satu lagi adalah H tolak 1 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat H sama dengan 29 per 5. H sama dengan 1. Jadi kat sini H sama dengan 29 per 5 kita abaikan. So kita ambil H sama dengan 1. Okey? Okey, kemudian bila dah dapat H, kita ganti nilai untuk dapatkan K. Okey? So kita dapat H sama dengan 1. Okey, jadi P kita tadi adalah H dengan 2H, betul tak? Jadi P titik P adalah 1 dan 2. Nampak? Okey, so kita nak cari K pula. K ni dia berada pada satu garis lurus.
Jadi kecerunan dia adalah sama. Macam ni. Katalah tu garis dia, cikgu lukis balik. D dia negatif 2K. B dia 30. H dia 12. Dia berada pada garis yang sama. Jadi M dia sama. So kecerunan, kita carilah kecerunan yang pertama kat sini. M1, M2. Jadi M1 sama dengan M2. M1 adalah Y tolak Y. Kecerunan ya. Y tolak Y. Jadi 2 tolak 0 per X tolak X. 1 tolak 3 sama dengan. Okay, M2 ni awak buat K tolak 2 per dengan negatif 2 tolak 1. So, kita akan dapat kat sini 2 per negatif 2 sama dengan K tolak 2 per negatif 3. Okey, so kat sini kita akan dapat negatif 1 sama dengan K tolak 2 per negatif 3. Baru naikkan ke atas. So, dapat 3 sama dengan K tolak 2. 3 tambah 2 sama dengan K. K sama dengan 5. Okey, so selesai. Okey, soalan 7B. Seterusnya, tentukan sama ada AP adalah jarak terpendek dari titik A ke BD atau tidak. So, bila dia kata jarak terpendek, bermaksud dia sudut tegak. Nampak Okey, so kat sini kita tengok. Bila sudut tegak, kecerunan yang tadi tu, M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 darab dengan M2 ni bukan yang tadi. M2 ni adalah M yang warna kuning ni. Sini M2. Yang tadi kita dapat M1 tadi kita dapat berapa? Okay, M1 tadi kita dapat negatif 1. M1 sama dengan negatif 1. Jadi kat sini M1 tadi, M1 darab M2 dapat negatif 1. M1 yang kita dapat tadi adalah negatif 1. Betul tak? Awak tulis je. M2 ni kita cari baru. Di mana A dengan P. Okey, A dengan P. Jadi 6 tolak 2 per 5 tolak 1. Okey, so kat sini kita tengok negatif 1. 6 tolak 2 adalah 4 per 4 sama dengan negatif 1. So, negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi, sama kan? Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi, AP adalah AP dan BD adalah berserenjang. Maka AP ialah jarak terpendek. Okey, so selesai nombor 7. Harap semua boleh faham.